Kawi. Dan seterusnya Sophie, kita nak berbicara berkenaan paduan jiwa semangat merdeka jayakan persembahan. Kalau pagi tadi kita dah sajikan kepada anda semua berkenaan dengan persembahan daripada adik-adik kita, dan kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara itu. Bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Puan Siti Dewi Marsitah Ismail selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid JPN Selangor. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Dan juga ditemani oleh Puan Rosmona Liza Ahmad selaku Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid JPN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baik, selain kita bersama dengan dua orang tetamu kita di studio, kita juga bersama dengan Encik Rosnan Nordin yang merupakan pengarah bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN secara dalam talian pada ketika ini. Assalamualaikum Encik Rosnan. Waalaikumsalam. Baik, kita mulakan dengan Encik Rosnan terlebih dahulu. Mungkin untuk permulaan ini, Encik Rosnan boleh kongsikan peranan yang dimainkan oleh JKKN dalam menjayakan persembahan semasa Hari Kebangsaan baru-baru ini. Encik Rosnan. Okey. Peranan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ada berperan dalam dua kandungan lah, iaitu pertamanya bagi kandungan kreatif, yang keduanya adalah bagi pengurusan acara. Bagi kandungan kreatif ini kita memikir tentang apa yang nak diisi untuk sambutan Hari Kebangsaan ini berasaskan kepada wow factor yang kita nak redahkan. Untuk itu kita akan mengisinya dalam dua, satu dalam bahagian persembahan, satu lagi dalam bahagian perarakan. Ini antara dua perkara yang diuruskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara lah. Dan kita memberi cadangan kepada pihak Jabatan Kuasa Induk adalah tentang kandungan-kandungan persembahan yang mempunyai unsur-unsur wow factor untuk dipersembahkan pada sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Okey, baik. Puan Siti juga mungkin boleh kongsikanlah dari segi latihannya bagaimana, sebab kalau kita tengok ramai murid nak dikumpulkan 600 kalau tidak salah saya. Jadi nak dikumpulkan, nak buat latihan, sesi latihannya bagaimana? Mungkin boleh kongsikan. Okey, sebenarnya apabila pihak Rustia dan juga JKKN melalui Kementerian Pendidikan Malaysia meminta kami untuk menyediakan persembahan murid, persembahan khas untuk Hari Kebangsaan pada tahun ini. Jadi kami pun mulalah merancang bagaimana corak persembahan. Jadi pada tahun ini kami diberi tanggungjawab untuk membuat persembahan colour guide. Jadi seramai 600 murid di seluruh negeri Selangor, terlibat daripada 24 buah sekolah lah yang terlibat. Okey, dari situ kami pun bermula dengan latihan TOT dulu, training of trainer. Maksudnya bermula daripada jurulatih lah. Okey, jurulatih, dan kita panggil guru pengiring dan juga dalam beberapa orang murid, 2 orang murid satu sekolah untuk mendapatkan step ataupun gerak yang akan kita persembahkan. Itu dari awal lah. Kemudian baru berpusat kepada kita jemput semua sekolah lah untuk buat latihan pusat di Stadium Panasonic, insyaAllah. Kita nak berbalik kepada Encik Rosnan Nordin pada ketika ini. Mungkin Encik Rosnan boleh terangkan kepada penonton bagaimana dari segi wow factor seperti yang disebutkan oleh Encik Rosnan tadi menjadi satu pemangkin ataupun satu perkara yang boleh membakar semangat seluruh keluarga Malaysia. Yalah, kita 2 tahun tidak dapat melaksanakan Hari Kebangsaan secara besar-besaran, tapi alhamdulillah tahun ini dapat dilaksanakan. Jadi bagaimana dari segi idea dan juga pemilihan lagu dan juga kostum yang digunakan pakai semasa persembahan Hari Kebangsaan baru-baru ini? Untuk bagi wow factor bagi persembahan Padang, pada peringkat awalnya kita bercadang untuk membuat satu breakers lah untuk rekod, iaitu drumline. Tapi membentangkan 2 tahun tidak ada aktiviti dan kumpulan drumline pun sekolah peringkat awalnya tidak dapat sediakan. Dan saya berfikir salah satunya kaedahnya bermain dengan warna. Bila bermain dengan warna ni saya memikirkan tentang colour guard lah. Bila colour guard ni bermain warna dengan kita ada warna kuning, biru dan warna putihnya itu boleh digabungkan dalam satu asalnya, menjadikan dia sebagai harmoni dalam kesatuan keluarga Malaysia. Sebab kita merasakan pada taraf keluarga Malaysia itu kebersamaan, keterangkuman dan juga kesyukuran. Jadi asal-asal ini saya angkatkan bagi dalam colour guard. Dan saya memilih juga lagu. Lagu ini saya memilih kerana saya memikirkan apa yang orang suka dan apa yang orang ramai akan turut serta menyanyi. Kerana itu saya memilih lagu ini pada 4 era. Iaitu era pertamanya kita mengambil drap pemandu nyanyian kumpulan Church yang kita anggap ini memang ramai otak-otak lama yang akan datang untuk meraihkan hari sambutan Hari Kebangsaan.
Yang keduanya kita memilih juga lagu Kelentang-Kelentong oleh Hero Zaini ini sebab ini lagu popular. Lagu yang menjadi syiban anak-anak muda yang mereka akan melihat lagu ini sebagai salah satu ikonik pada persembahan nanti. Dan yang ketiganya adalah lagu Malaysia Baru yang semua orang akan menyanyi. Semua orang akan tahu yang kecil yang muda dan kita akhiri dengan seiring jalan mengimbau kembali nostalgia kita kebersamaan kita pada tahun 70-an tu. Jadi empat lagu ini adalah lagu-lagu yang saya pilih yang orang suka nyanyi. Yang keduanya bagaimana Jabatan Pendidikan Selangor mewarnakannya dari segi aspek posisi dan juga komposisi permainan. Itu di antara kenapa kita memilih lagu ini, kerana kita tahu ini akan menjadi satu cabaran yang orang kata semua orang akan ikut. Yang pentingnya apa yang orang suka. Baik, itu dia. Saya setuju kan bila dengar lagu yang seringkali kita dengar, pasti orang ramai akan turut menyanyi bersama kan. Baik, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Rosnan Nordin selaku pengarah bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Terima kasih banyak, Tuan. Baik, itulah antara perkongsian kita bersama dengan daripada JKKN ataupun Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Lepas ini kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan Ketua Jurulatih Puan Rosman Liza sebagai Ketua Jurulatih. Jadi apa antara peranan penting yang cuba disampaikan kepada para pelajar ini yang melibatkan kumpulan yang agak besar. Jadi dari segi pembahagian untuk colour guard dan juga kumpulan bendera bagaimana dari segi formasi keseluruhannya? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Sebenarnya kalau nak ikutkan Ketua-Jati, kita orang ni bergerak as a team. Saya lebih as a team. Dan kita saya lebih kepada pengurusan persembahan dan kawalan budak, ada juga ketua dia. So ketua tu bagi saya semua ketua. Untuk yang penting jurulatih ni. Dan bila kita dapat task daripada Jabatan Kesenian Urus Dia, jadi kita akan berbincang bersama dan kita akan kategoriskan dia. Kita lebih kepada kita tengok apa dulu. Cadangan pertama colour guard. So main dia colour guard. So kita tengok dulu budak boleh buat colour guard atau kita nak impact yang lebih lagi, kita masukkan bendera. So pemilihan kepada kemahiran mereka dulu. That's why kita ada rentetan latihan kita daripada sekolah kepada berpusat supaya kita nak tengok macam mana kebolehan pelajar murid itu sendiri. Okey. Baik, dan Puan Siti juga mungkin boleh kongsikanlah dari segi pemilihan pelajar itu sendiri dan juga daripada range umur tu. Okey, kalau dari segi pemilihan tu kami dah tetapkan pada pihak sekolah lah. Pertama, murid yang tak ada masalah disiplin, contohnya kan, maksudnya boleh mengikut segala peraturan-peraturan ditetapkan. Itu penting tu. Peraturan sekolah dengan peraturan yang akan disanakan sepanjang latihan. Kemudian kita pastikan juga dari segi ketinggian sebenarnya. Ketinggian dan juga dari segi saiz murid lah, supaya senang kita nanti bila kita nak buat kostum kan. Jadi saiz baju supaya mudah kita standardiskan semualah. Itu pada peringkat awal lah. Tapi selepas tu terserah pada pihak sekolah lah. Dan dari situ juga murid-murid ni mesti yang ada komitmen. Murid yang berkomitmen dan disiplin tinggi. Tapi alhamdulillah lah, nampaknya semua murid yang terlibat ini memang mereka memberi komitmen sepenuhnya. Begitu juga guru-guru pengiring membantu kami di Jabatan Pendidikan Negeri untuk memastikan persembahan kami ini berjalan dengan baik. Dan mereka alhamdulillah melaksanakan tugasan mereka yang mempersembahkan nampaknya pada hari tersebut dengan sangat baik dan hingga menjadi viral jugalah beberapa tu seperti yang tenaga kan. Ya, seperti yang Cik Rosnan cakap tadi lah kan, bahawa pilihan lagu tu memang sangat memberi impak kepada persembahan murid-murid tadi. Betul. Kalau kita lihat semasa Hari Kebangsaan baru-baru ini, ianya mendapat sorakan daripada audiens yang berada di dataran merdeka dan juga mendapat pujian di media sosial berkenaan persembahan yang dipamerkan, yang cukup bertenaga, yang menggambarkan kita semua sebagai keluarga Malaysia. Jadi Puan Mona mungkin boleh perincikan lagi untuk menyeragamkan dan juga menyelaras koreografer dalam kalangan pelajar yang cukup besar ini. Berapa ramai jurulatih yang terlibat untuk menjayakan persembahan ini? Secara keseluruhannya dalam 18 dan 2 penyelaras. So kita walaupun kita menyelaras dan kita yang memantau, tapi dalam masa sama kita juga memberi idea. Macam saya cakap, kita as a
tim. Walaupun baru dalam 20 tu 80% kita adalah kebanyakannya yang lama dan 20% kita ambil jurulatih baru. Tetapi dalam masa sama juga semua jurulatih kena involve, terlibat dalam memberi idea, dalam memberi pendapat, memberi apa yang kita nampaklah pada hari kejadian itu adalah hasil daripada semua jurulatih. Dan pemilihan jurulatih itu lebih kepada mereka tahulah cara kerja kita, macam tu. Maksudnya kita ada cara kerja yang kita dah briefing awal-awal dengan jurulatih, kita kena sini, kena disiplin. Bukan saja pelajar, jurulatih juga, dan diorang pun tahu bekerja dengan kita. Disiplin tu sangat-sangat kita tekankan sebab tanpa disiplin kita memang tak boleh buat yang terbaik. Jadi disiplin adalah perkara yang penting. Walaupun kita penyelaras atau jurulatih atau ketua jurulatih semua kena dalam satu pasukan yang sama, semua kena involve. Okey, dari segi pemilihan kostum pun kalau kita tengok kan memang sangat cantik dan mudah untuk mereka bergeraklah. Maksudnya kostum tu walaupun simple tapi tetap cantik. Mungkin boleh kongsikan idea daripada mana tu? Okey, dari segi kostum pun sebenarnya kami dalam kalangan kami pun lihat beberapa contoh lah kan yang sesuai untuk pergerakan yang energetik dan juga persembahan padang orang kata kan. Betul. So di situ pertama sekali kami lihat mainkan warna-warna bendera. Okey. So kami sebab itulah ada warna merah, kuning, biru dan juga putih dalam kostum lah, pemilihan kostum. Dan juga apabila perkostum itu kita pastikan yang mudah bergerak lah, ya, anak-anak kita mudah bergerak sewaktu persembahan dan mereka selesa. Betul. Yang penting cantik, cantik dan menarik. Sebenarnya itu pun main peranan yang kala-kala tadi. Begitu juga dengan kepelbagaian kaum yang kami libatkan semua murid lah. So sesuai dengan tema kita lah, ya, keluarga Malaysia teguh bersama. Jadi nampaknya benda tu kita blendkan bersama dan alhamdulillah benda tu jadi impak dia memang nampak sangat kejadian persembahan itu sangat menarik minat pada semua audiens lah. Sebenarnya tapi tujuan kami itulah, ya. Selain daripada kita nak menerapkan semangat patriotik, cintakan negara, mereka juga ada rasa peranan mereka dalam sambutan Hari Kebangsaan tu dan mereka sangat menghargainya. Alhamdulillah. Satu penghargaan cukup besar pastinya, memperlihatkan keterlibatan daripada semua pihak termasuk juga daripada generasi muda untuk terlibat menjayakan bagi Hari Kebangsaan 2022 ini. Puan Mona, mungkin boleh kongsikan dari sudut pembahagian kumpulan pelajar ini. Difahamkan ada kumpulan bendera dan juga kumpulan Colour Guard. Mungkin ada penonton yang tidak memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan kumpulan Colour Guard ini. Okey, sebenarnya kumpulan Colour Guard ni dia melibatkan yang kita tengok di jalan raya, bendera besar, dan sama juga di Padang kita lebih panggil kepada bendera kecil atau sebenarnya Colour Guard kecil. Sebab pergerakan Colour Guard dia tidak boleh selaju pergerakan bendera kecil di tengah. Bila kita fikirkan tentang apa idea tahun ni yang kita nak libatkan dua-dua, kita lebih kepada apa yang belum ditonjolkan lagi dalam persembahan. Sebab sebenarnya Colour Guard ni since 2015 ke 2017 kita pernah mempersembahkan di Hari Kemerdekaan juga, di Hari Kebangsaan. Dan kat sini kita selitkan benda yang baru iaitu bendera kecil. Dan pembahagian tu lebih kepada pergerakan. Pergerakan Colour Guard yang di depan tu tempo dia tidak selaju yang di tengah. Sebab dia memang tak boleh buat sebab dia berat dan besar. Tetapi yang kat situ kita lebih tekankan pada keseragaman. Dan tengah tu lebih kepada energetik dan lajulah bagi nampak generasi sekarang budak-budak kita. Baik, dan tempoh latihan tu mengambil masa berapa lama? Sebab kalau kita tengok memang semuanya memang cantik je. Menari dia sama, memang synchronize itu memang cantik lah. Itu tak dinafikan sebab tu viral dan juga mendapat sambutan yang cukup menggalakkan daripada seluruh rakyat Malaysia. Mungkin juga Puan boleh kongsikanlah Puan Siti, berapa lama mengambil masa untuk kita melatih anak-anak ini? Sekolah. Okey, kalau dari tempoh masanya, kalau kita calculate semua, kita kira-kira sehingga kejadian itu dalam tempoh sebulan lah lebih kurang. Sebulan sahaja? Wow. Itu je masa yang kami ada. Yang betul-betul latihan. Jadi kalau di peringkat sekolah tu mungkin dalam tempoh 2 minggu mereka dah ada.
Kemudian 2 minggu kami gabungkan di Stadium Mak Sushita. Dan dalam seminggu lagi tu itulah yang berada di dataran. Wow. Tapi kami tekankanlah kepada anak-anak supaya mereka ni waktu perform tu perform terbaik, sentiasa senyum dan juga kena all out. Buat yang bersungguh-sungguh lah, sebab kami dah bagi tahu pada mereka jugalah ya bahawa contohnya kamera akan random. So random, jadi kamu kena sentiasa enjoy the performance kamu, kena sentiasa happy supaya nanti dalam TV tu nampak cantik, nampak meriah. Jadi alhamdulillah nampaknya anak-anak ni dia faham, dan sebenarnya berada kejadian tu mereka bersemangat sebenarnya. Sebab dah pakai baju cantik kan. Jadi mereka memang hari tu memang mereka sangat memberi kerjasama yang sangat baiklah. Jadi kami terima kasih sangat. Sejurus selepas Hari Kebangsaan Persembahan berjaya dilaksanakan, mungkin Puan Mona boleh kongsikan kepada penonton apa antara reaksi-reaksi ataupun komen-komen daripada para pelajar ini selepas menyertai ataupun turut memberi sumbangan dalam menjayakan persembahan Hari Kebangsaan baru-baru ini. Semestinya lah selepas je Hari Kebangsaan ni dia ada satu macam aura, macam selepas hari kejadian ni budak-budak dia boleh sampai menangis. Sebab kan kalau mengikut dalam tim kita, dalam kumpulan kita, jujur hati kita agak tegas. Dan bila dia sampai level persembahan dan diorang dapat beri yang apa diorang setelah orang kata berbagai dugaan lah, kena marah, kena memang latihan kita sebab disiplin kena kadang di sekolah pun tak disiplin macam ni. Bila persembahan kita kata nak masuk atau tidak, itu je keputusan. Jadi benda-benda tu yang buat budak-budak bila hari kejadian tu dia akan rasa sangat-sangat macam terharulah, sangat-sangat macam dan walaupun sebelum tu kata lepas ni serik dah, tapi bila hari kejadian tu dia mempersembahkan, dia akan rasa selepas ni nak masuk lagi, nak join lagi persembahan kemerdekaan, sebab aura Hari Kebangsaan ni dia berbeza. Jadi memang diorang sangat-sangat gembira, sangat-sangat bangga dengan diri sendiri, dan dia bila berkumpul bersama tu dia rasa macam satu suasana yang lain bersama diorang. Okey, dan mungkin sedikitlah harapan daripada Puan Siti sendiri untuk tahun depan mungkin akan diadakan lagi persembahan ini, insya-Allah. Okey, untuk yang masa akan datang tahun depan, insya-Allah kami menurut perintah sajalah. Masih diberi tanggungjawab dan kepercayaan oleh pihak Rustia dan juga pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor lagi untuk persembahan Padang ataupun mana-mana bahagian di Hari Kebangsaan yang akan datang. Kami terimalah tawaran tersebut dengan hati yang terbuka ya. Sebab dah berpengalaman beberapa tahun juga ya, hampir 20 tahun dalam persembahan Padang ni. Jadi cuma kami berharaplah pada akan datang mungkin ada kelainan yang lain yang kami akan cuba tonjolkan. Untuk Puan Mona sendiri mungkin ada penghargaan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga kerja yang terlibat dalam menjayakan persembahan Hari Kebangsaan. Okey, terutamanya kepada tim kami Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, jurulatih, guru pengiring, murid-murid yang terlibat, sangat-sangat terima kasih. Pihak sekolah yang sangat-sangat faham dengan kita punya susunan jadual yang sangat-sangat ketat, dalam masa sebulan kena achieve apa yang kita nak, dan kita sebolehnya nak buat yang terbaik. Kami minta maaf jika ada salah dan silap, dan terima kasih dan banyak-banyak kerana memberi komitmen yang sangat-sangat bagus bagi pihak kami. Alhamdulillah. Ini merupakan satu perkongsian yang cukup menarik untuk kita bawakan kepada anda. Inilah antara wajah-wajah yang membantu menjayakan bagi persembahan Hari Kebangsaan baru-baru ini, iaitu persembahan Kalegak daripada para pelajar daripada sekitar Lembah Kelang. Dan pastinya ia cukup memeriahkan sambutan baru-baru ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Puan Siti Dewi dan juga Puan Rosmona Liza Ahmad atas perkongsian pada pagi ini, dan juga kita ingin memberi penghargaan kepada akaun TikTok yang kita guna pakai untuk kita memberikan gambaran bagaimana meriahnya sambutan Hari Kebangsaan 2022 baru-baru ini. Itu dia, kalau kita dapat saksikan tadi, kami kongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan kemeriahan sambutan ni kan, bagaimana suasananya walaupun mereka yang tak dapat hadir tapi masih dapat menonton bagaimana keadaan dan juga suasananya. Baik, dan